Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita membicarakan tentang menghadapi ujian, Masya Allah, kadang-kadang boleh kita rasa sebab, rasa nak menangis pun ada kerana, ya Allah, ujian-ujian yang ada di hadapan kita sangat besar. Ujian-ujian yang tentu dalam diri kita, keluarga kita, orang-orang yang hampir dengan kita. Masya Allah, subhanallah. Kita tengok anak kita tidak menutup aurat, ia juga merupakan ujian. Dan dikatakan juga ujian di tempat kerjanya berbeza, ujian di rumahnya berbeza, ujian dalam perjalanannya berbeza, ujian di shopping mall juga berbeza, ujian di dalam masjid juga berbeza. Macam-macam ujian yang telah yang sedang kita hadapi. Dan kalaulah kita tidak bersungguh-sungguh dalam usaha untuk menghadapi setiap ujian ini, Allahu Akbar, ia mungkin menyebabkan kita gagal untuk melepasi ujian yang saya katakan yang kita bincangkan sebelum ini. Saya ambil satu perkara yang mudah. Berapa ramai di antara kita yang menangis teresa-esa apabila kehilangan ibu bapa? Berapa ramai di antara kita yang sangat sedih bila ibu kita meninggal, ayah kita meninggal? Saya melihat banyak peristiwa. Ada anak yang sampai bengkak mata menangis. Dan saya juga telah mengalami peristiwa kehilangan ibu bapa. Saya juga telah mengalami kehilangan bapa mentua. Saya juga telah mengalami kehilangan adik-beradik yang hampir. Ajal maut di tangan Allah. Betul, Allah menurut kajian, umur kematian kita ni secara puratanya 75 tahun, 74 tahun. Ini menurut kajian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Tentara Rakyat Malaysia. Tetapi ada yang meninggal umur 35 tahun, ada yang meninggal umur 40 tahun. Kita tak tentu, tetapi secara puratanya 75 tahun. Tetapi kita perlu bersedia ujian kematian. Kalau kita ingat tentang kematian, insya-Allah. Dan apabila terutamanya dalam adik-beradik kami lah, adik-beradik saya ataupun saudara yang hampir, bila saya tengok saja mereka sedih menghadapi ujian kehilangan ibu bapa, saya akan katakan kepada mereka, kematian ni tak cepat dan tak lambat sesaat. Kematian itu bukan merupakan ujian yang sebenar. Ujian yang sebenarnya ialah apabila ayah kita meninggal, dia meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Ujian kita yang sebenarnya adalah menjadi anak yang soleh dan solehah. Betul kita sayang mak kita? Betul kita sayang ayah kita? Mari kita pergi solat berjemaah di masjid. Ini tanda anak yang soleh. Betul kita sayang ayah kita? Betul kita sayang abah kita? Betul kita sayang mak kita? Marilah kita tutup aurat. You cakap you sayang mak cakap sayang ayah. Kenapa tutup aurat? Kenapa tidak tutup aurat? Kalau betul sayang, jaga betul-betul ni. Dan abah kita, mak kita yang meninggal, dia tinggalkan ilmu yang bermanfaat. Macam mana nak bantu mak kita, abah kita dalam konteks ilmu bermanfaat? Kalau abah kita ajar, dia kata, abah nak awak semayang 5 waktu, jangan tinggal. Jangan bergaduh adik-beradik. Jangan harta pusaka yang tinggal nanti, jangan duduk bergaduh-gaduh sangat. Ini dia punya ni, jangan sampai-sampai kita masuk mahkamah ke mana ke pergi. Ikutlah cakap abah tersebut, ikutlah cakap mak. Itulah ilmu yang bermanfaat yang boleh kita bantu. Bukan ilmu yang bermanfaat ni bukan macam saya. Saya seorang profesor mengajar di kelas ilmu bermanfaat. Pergi kuliah-kuliah mengajar ilmu yang bermanfaat. Anak juga boleh mendapat ataupun membantu abah mereka yang telah meninggal atas ilmu yang bermanfaat dengan mengikut ajaran dia, mengikut apa yang dia ajar daripada kecil sampai ke dewasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks inilah saya nak baca satu ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji. Maksudnya Allah sengaja uji kita ni, dia test kita ni beriman ataupun tidak. Memang dia sengaja buat. Jadi kalau dah sengaja buat, kita kena hadapi dan kita mesti lulus ujian tersebut. Dan dia kata, dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Tuan-tuan dan puan-puan, clear, jelas.
Allah nak uji kita sama ada kita beriman ataupun kita berdusta. Sebab itu, kalau kita di pejabat, tuan-tuan akan dapat lihat, ini grup beriman, ini grup berdusta. Yang berdusta macam mana? Orang naik pangkat, ya Allah dia ni naik pangkat kerana bodek, ya Allah dia ni naik pangkat kerana kaki ampu. Dia tak tahu ke yang rezeki ini datangnya daripada Allah? Bukan masalah bodek, bukan masalah ampu. Cara Allah bagi itu terpulang pada Allah, sebab rezeki ini datangnya daripada Allah. Dia tidak sabar, dia tidak dapat menerima kenyataan yang bahawa sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Allah ini Maha Penyayang, Allah lah yang menentukan rezeki. Berapa ramai kita yang kecewa bila tidak memperolehi anak. Ya Allah, dia bersuruh macam-macam, mengeluh. Bukankah anak itu anugerah Allah SWT, sama ada lelaki atau perempuan, itu ditentukan oleh Allah. Ada orang mandul, ada orang tidak dapat melahirkan anak, sedih sangat sampai tidak redha dengan keadaan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara ini yang sebenarnya hendak memisahkan antara orang beriman dengan orang yang berdosa. Dan ada orang yang kita nampak bila kita bekerja, oh orang ini bagus kerjanya, setiap kali nak buat sesuatu yang volunteer, yang sukarela, orang yang sama saja akan bangkit, orang yang sama saja akan mengangkat tangan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Ada orang yang cakap saja banyak, yang bercakap tapi tidak mampu melaksanakan. Ini juga kita dapat lihat dalam organisasi, dalam keadaan tempat kerja kita. Untuk antara mereka yang beriman, yang berdosa. Yang pergi sembahyang beriman, yang tidak pergi sembahyang tidak beriman, yang berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri terakhir. Dan tuan-tuan boleh melayari Facebook Motivasi Pagi 2012, dan kita akan bersama-sama untuk mencatatkan apa yang telah kita ungkapkan di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.